Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Murid-murid sihat? Okey, kalau sihat tunjukkan good. Okey, pada hari ini bersama-sama dengan Cikgu Nur Izan Syakina binti Muhammad Razi dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 161. Baiklah, pada hari ini Cikgu akan ajar kamu tentang faktor kedatangan kuasa asing ke negara kita bagi mata pelajaran sejarah tahun 5. Murid-murid, pada hari ini kita akan belajar kenapa orang luar suka sangat nak datang negara kita. Ini menyebabkan ada beberapa faktor daya penarik kenapa penjajah-penjajah dulu datang ke negara kita untuk memerintah dan mengeksploitasi kekayaan hasil bumi di negara kita. Bayangkan negara kita pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, British, Jepun, kemudian British balik. Barulah kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Lepas tu kita tukar daripada Tanah Melayu kepada Malaysia pada tahun 1963. Ini semua hasil daripada penjajahan-penjajahan negara barat kepada negara kita. Disebabkan kita mulai sedar bahawa penjajah-penjajah ini sebenarnya hanya ingin mengeksploitasi kekayaan negara kita. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia pada waktu itu, kita akan cuba sedaya upaya untuk memastikan kekayaan-kekayaan itu sebenarnya dieksploitasi oleh penduduk sendiri. Okey, pada hari ini kita akan belajar 5 faktor kenapa kuasa asing datang, kuasa-kuasa besar datang ke negara kita yang kecil ni. Okey, pada waktu ketika dahulu hanya ada Melaka sahaja. Okey, hanya ada Kesultanan Melayu Melaka. Mereka, Belanda, Portugis, Arab berusaha untuk datang ke negara kita untuk menjajah dan juga mentadbir negara. Baiklah, pada hari ini ada 5 sebab kenapa faktor kuasa asing datang ke negara. Yang pertama ialah kedudukan yang strategik. Yang kedua, kekayaan hasil bumi dan sumber alam. Yang ketiga, penyebaran agama. Yang keempat, wujudnya revolusi industri. Dan yang kelima, kemasyhuran. Okey, kelima-lima faktor ini menyebabkan mereka sangat tertarik untuk menjajah dan mentadbir negara. Baiklah, kedudukan strategik Melaka di laluan pelayaran Portugis, laluan pelayaran Belanda, laluan pelayaran British yang menyebabkan mereka boleh datang ke Melaka dengan hanya menaiki kapal sahaja. Pada ketika itu, mereka berlumba-lumba untuk datang ke Kesultanan Melayu Melaka untuk menakluk, untuk kahwin dengan penduduk tempatan, untuk bekerjasama untuk mendapatkan kekayaan di Melaka. Okey, Melaka juga berada pada laluan perdagangan timur dan barat. Okey, Melaka merupakan pelabuhan persinggahan bagi pedagang-pedagang dari Arab, dari British, China dan sebagainya. Mereka akan singgah sebentar di Melaka untuk dijadikan sebagai persinggahan. Sebab itu, sehingga ke hari ini, disebabkan perkahwinan, adanya perkahwinan antara orang Melaka dan orang Cina, misalnya cikgu bagi contoh, ada satu kaum yang kita namakan sebagai Baba Nyonya. Dan yang terakhir, ini yang cikgu ceritakan sebentar tadi, mereka berebut untuk mengawal perdagangan rempah. Okey, pada ketika itu, Melaka sangat kaya dengan perdagangan rempah yang sesuai untuk menyimpan makanan, untuk dijadikan makanan dan sebagainya. Dan ketika itulah mereka berebut-rebut untuk mendapatkan Melaka. Disebabkan Melaka berada pada kedudukan yang sangat strategik. Seterusnya, kita bergerak kepada kekayaan hasil bumi dan sumber alam. Okey, cikgu nak murid-murid bangga kerana Malaysia merupakan negara yang kaya dengan hasil bumi. Kita ada emas, kita ada kayu balak, kita ada biji timah, yang sukar untuk kita dapat di negara-negara lain. Oleh itu, mereka ingin datang ke negara kita dan merebut kekayaan hasil bumi dan sumber alam. Baiklah. Okey, seterusnya penyebaran agama. Okey, penyebaran agama di Tanah Melayu, khususnya di Melaka, sangat kaya dengan biji timah. Manakala di Sabah, kita ada kayu balak. Kekayaan kayu balak di Sabah menyebabkan mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan hasil bumi tersebut. Dan seterusnya di Sarawak, adanya emas. Emas yang sangat banyak yang boleh dijual beli, yang boleh diimport, ekspor dan juga entrepot. Oleh itu, pedagang-pedagang daripada Portugis, Belanda dan British, mereka cuba untuk mengawal kekayaan hasil bumi ini. Sebab itulah kita telah pun dijajah oleh negara pertama, iaitu negara Portugal.
Seterusnya, kita bergerak kepada faktor yang ketiga, iaitu untuk menyebarkan agama. Pada ketika itu, agama Kristian merupakan agama yang terbesar. Jadinya mereka ingin menyebarkan agama Kristian itu ke setiap negara. Dan Melaka ataupun Kesultanan Melayu Melaka antara negara-negara yang terpilih untuk mereka sebarkan agama tersebut. Adanya tempat pendidikan, adanya tempat persinggahan, adanya tempat perkumpulan untuk mereka untuk menyebarkan dakwah-dakwah ataupun dakwah-dakwah tentang Kristian. Akhirnya mereka tumpas, kita pun tumpas di tangan Portugal. Seterusnya, kita bergerak kepada isu yang keempat, iaitu kemasyhuran. Kemasyhuran ini ialah kuasa asing yang ingin memasyhurkan diri sendiri dan negara. Bagaimana sebenarnya mereka dapat memasyhurkan diri mereka dengan menakluk negara-negara lain dan membesarkan kawasan tanah jajahan mereka. Disebabkan itu, mereka cuba untuk membesarkan dan melihat potensi di setiap negara. Pada awal-awal kemunculan pedagang, British nampak Singapura dan juga Pulau Pinang antara negeri yang boleh dibangunkan, antara negeri yang kaya dengan pelbagai sumber hasil. Oleh itu, secara tidak langsung, British cuba menggabungkan Singapura, Pulau Pinang dan juga Melaka dan membentuk ketiga-tiga negara ini membentuk negeri-negeri Selat. Akhirnya berlaku pecahan di semenanjung tanah Melayu. Kita ada negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Semuanya diasingkan mengikut kepentingan-kepentingan pihak British itu sendiri. Dan akhirnya James Brooke pun nampak, James Brooke ni orang daripada British, dia pun nampak macam Sarawak ni pun kita boleh bangunkan Sarawak sebab Sarawak ni merupakan satu negeri yang sangat besar pada ketika itu negara sebab Sarawak bergerak sendiri. Jadinya pemerintahan Sarawak telah dikendalikan oleh keluarga Brooke, daripada James Brooke kepada Charles Brooke kepada Charles Vannerbroek dan akhirnya tumpas kepada British pada ketika Malayan Union. Kalau cikgu nak cerita sejarah Sarawak sahaja pun sangat banyak. Tetapi disebabkan kekayaan mereka, disebabkan kekayaan hasil bumi, pihak-pihak daripada negara asing yang ada modal yang banyak, ada ilmu pengetahuan yang tinggi, mereka cuba untuk menakluk negara kita. Dan yang terakhir, berlakunya revolusi pendestrian. Revolusi ini menceritakan tentang bagaimana kejayaan-kejayaan mereka menghasilkan pelbagai teknologi-teknologi yang sesuai dengan perkembangan abad ketika itu. Revolusi pendestrian ini muncul pada abad ke-18 dan berkembang secara pesat di Eropah. Perkembangan ini telah mengeluarkan pelbagai sektor penyilangan, misalnya pembuatan besi dan keluli, pembuatan kereta, mengetin makanan, pelbagai kilang-kilang telah pun dihasilkan untuk menambahkan lagi ataupun menaikkan lagi revolusi pendestrian pada abad ke-18. Dan revolusi pendestrian ini akhirnya telah membantu negara kita untuk menaikkan imej negara. Kita telah wujudnya dasar ekonomi baru, dasar pembangunan negara. Selama 20 tahun, kita cuba belajar daripada bagaimana Eropah menjalankan revolusi pendestrian. Dan akhirnya dengan setelah dijajah bertahun lamanya daripada kelima-lima buah negara yang cikgu ceritakan sebentar tadi, mereka sangat berminat untuk menjajah negara kita, menakluk pelbagai kekayaan hasil bumi dan akhirnya mereka telah pun beredar disebabkan semangat nasionalisme ditunjukkan oleh penduduk tempatan. Jadi ketika itu, semua-semua ini, semua kelima-lima faktor ini tidak dapat dilaksanakan oleh penjajah sebab kita dah pun mula belajar bahawa sebenarnya tujuan mereka dengan mengatakan Melaka ni kedudukan yang strategik, kekayaan hasil bumi dan sumber alam, penyebaran agama, revolusi pendestrian dan kemasyhuran hanyalah alasan semata-mata, bukan untuk menaikkan negara kita tetapi untuk menambahkan sumber pendapatan negara mereka. Namun kesimpulan yang cikgu boleh buat, sebenarnya walaupun faktor-faktor ini telah menarik, telah menyebabkan kita jatuh ke tangan penjajah, tapi kita dapat belajar sesuatu bahawa negara kita yang kaya ini dengan hasil bumi, kita perlu jaga dengan elok. Jangan biarkan negara kita sekali lagi tumpas pada negara-negara yang besar. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat mengingat 5 faktor kedatangan penjajah, 5 faktor kenapa kuasa-kuasa besar sangat tertarik untuk datang ke negara kita.
Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua.